Oke, salam dan salam sejahtera, dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin PAS kepada PIHES selama ini, terutamanya kepada parti seperti DAP, yang mana kita dengar bahawa DAP jika memerintah negara ni maka dia akan mengubah struktur yang melibatkan raja, melibatkan Melayu, melibatkan perlembagaan kita. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, inilah satu pembohongan, inilah satu propaganda oleh pimpinan PAS, juga ahli-ahli PAS yang cuba untuk membuat propaganda, cuba untuk meyakinkan rakyat dengan pembohongan-pembohongan. Kenapa saya berkata seperti ini? Kerana hari ini kita melihat bahawa PAS bertembung dengan UMNO yang mana melibatkan 27 kursi. Dan akhirnya kita lihat ke mana pimpinan PAS, ke mana parti PAS ini yang tidak melawan dengan parti DAP. Jika kamu nak menghalang DAP sebagai sebuah parti politik untuk menang banyak kursi, maka kamu patut lawan DAP. Bukan kamu lawan parti Melayu sama Melayu. Jadi di sini jelas kita lihat bahawa PAS adalah parti pembohong. Kerana dia menggunakan isu agama, dia menggunakan isu perkauman untuk dia nak menangkan pilihan raya, untuk dia menangkan kursi demi tembolok dia sendiri. Hari ini kalau PAS anak jantan, pemimpin PAS anak jantan, sila datang bertanding di mana tempat pemimpin-pemimpin DAP bertanding. Tidak berani. Itu hakikat dia. Dia lebih berani melawan UMNO itu sendiri. Dan mereka bertembung sesama mereka. Jadi bagaimana kamu nak cerita, nak menghalang DAP ini? Bagaimana kamu nak cerita bahawa DAP akan mengubah struktur yang melibatkan raja, melibatkan Melayu, melibatkan perlembagaan? Jadi selama ini kamu berbohong. Selama ini kamu menggunakan kata-kata propaganda untuk mengambil undi-undi orang Melayu yang mana kamu sendiri tidak berani bertanding. Apabila pula saya mencabar untuk PAS bertanding di kawasan DAP, maka ada pula walaon-walaon akan menjawab. Dia akan jawab, kalau DAP berani, kenapa tak bertanding di kursi PAS? Kerana DAP tidak seresis PAS. DAP tidak pernah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menyerang seperti PAS, yang mana PAS akan menyerang bahawa itu yang saya katakan tadi, yang melibatkan isu agama, melibatkan isu institusi diraja, melibatkan ketuanan Melayu, melibatkan perlembagaan kita. Ini yang kenapa saya memberi soalan ataupun membuat ulasan perkara ini supaya rakyat luas sana faham. Jadi hari ini terbukti apabila dah PRU, dia dah senyap, dia tidak berani nak mainkan isu itu kerana mereka dihimpit oleh pertembungan mereka duduk di kursi Melayu. Parti PAS hanya berani di kawasan-kawasan luar bandar, yang mana kursi-kursi itu juga yang melibatkan Kelantan dan Terengganu dan sebahagian yang lain. Kerana mereka rasakan bahawa orang-orang kampung ini mereka boleh perbodohkan. Dan kita lihat, kenapa Kelantan, Terengganu tidak boleh maju-maju? Kerana pimpinan PAS tidak nak negeri itu maju, biar rakyat di sana tidak tahu dan mereka tidak paham akan isu-isu politik. Tetapi mereka dah silap. Kerana teknologi laju hari ini, maka anak-anak di Kelantan, anak-anak di Terengganu, saya rasa, yang di Kedah juga, saya rasa mereka sudah mula melihat dan mereka sudah mula menolak parti yang bernama PAS ini kerana mereka mainkan isu agama untuk kepentingan ahli-ahli politik mereka. Orang sibuk dalam kesusahan, orang sibuk dalam COVID. Pemimpin PAS membeli Mercedes dengan duit yang diberikan oleh Kerajaan Pakatan Harapan waktu itu. Yang mana hari ini mereka duduk dalam kerajaan, banyak perkara yang pemimpin PAS tak lakukan. Mereka berdiam diri, makan gaji buta, termasuk Presiden PAS itu sendiri, yang mana selalu absent dalam parlimen. Jadi sia-sia jadi ahli parlimen. Disuruh jadi menteri duta khas bertaraf menteri. Sehingga hari ini bubar parlimen. Apa dia kerja dia? Tidak nampak. Duta khas bertaraf menteri bahkan gaji buta. Pemimpin PAS dibayar gaji untuk menjadi menteri, untuk duduk dalam kerajaan oleh rakyat Malaysia, untuk memberi sedikit kebaikan. Tetapi pemimpin PAS duduk dalam kerajaan, asyik menghentam pembangkang, tidak memberi manfaat pun kepada rakyat. Dan akhirnya, sehingga terbubar kerajaan ini pun, pemimpin-pemimpin PAS tidak ada
manfaatnya kepada negara ini. Akhirnya menghabiskan duit rakyat. Itu yang kita lihat hari ini. Jadi itulah yang saya boleh bagi ulasan berkenaan dengan parti PAS ini tadi. Saya harap rakyat di luar sana tolak parti PAS dan UMNO ini kerana mereka bersekutu. Begitu juga dengan Perikatan Nasional. Kita lihat hari ini pertembungan PAS dengan UMNO Barisan Nasional. Dan juga kita tahu akan bertembung juga dengan Bersatu. Tetapi percayalah, mereka tidak akan boleh membentuk kerajaan jika mereka tiga komponen parti ini tidak akan bergabung. Yang akan mendapat majoriti dalam kerusi untuk membentuk kerajaan kali ini adalah Pakatan Harapan. Lihatlah. Yang mana kita boleh tahu berapa saja yang boleh ahli parlimen daripada Barisan Nasional dapat. Apalagi PAS. PAS lepas ini kehilangan banyak kursi. Begitu juga Perikatan Nasional. Dan akhirnya mereka akan cari jalan sekali lagi untuk membentuk kerajaan pintu belakang yang dibangga-banggakan oleh mereka, yang mereka konon-kononnya nak menubuhkan kerajaan Melayu Islam, tetapi akhirnya mereka bertembung kerusi di kawasan Melayu Islam itu sendiri. Jadi dia membohongi rakyat-rakyat Malaysia, dia membohongi pengundi-pengundi. Lebih baik daripada awal kita membasmi pembohongan mereka ini dengan undi kita kali ini. Jangan bagi undi kepada pimpinan PAS, kepada pimpinan Bersatu, kepada kata-kata yang melompat, kepada pemimpin-pemimpin UMNO, yang mana tidak ada penjelasan yang tuntas untuk kita dapat bahawa mereka ini benar-benar untuk nak membangunkan negara. Kita lihat, selama UMNO Barisan Nasional memerintah negara, apa yang kita rakyat Malaysia ini dapat? Hutang yang berlambak. Siapa yang bina hutang yang banyak? Pemimpin UMNO Barisan Nasional. Masih lagi kita nak mengaku gagal. Jadi inilah sifat mereka. Pemimpin mereka silih berganti, mereka kaya raya, dan akhirnya hutang negara berlambak. Mereka himpitkan balik kepada rakyat. Yaitu dengan apa yang kita rasa hari ini. Keadaan kita yang ada hari ini, kita berada dalam keadaan yang serba dihimpit oleh masalah inflasi, masalah harga barang naik, dan sebagainya ini. Ekonomi yang begitu teruk sekali ini adalah disebabkan oleh kepimpinan mereka ini tadi. Kerakusan mereka ini tadi. Pemimpin PAS langsung tidak tahu membuat kerja dalam kerajaan. Yang mereka tahu duduk dalam kerajaan, setiap bulan gaji mereka ada dalam bank. Itu saja yang mereka tahu. Dan akhirnya mereka boleh bergaya, boleh tambah isteri, dan berbagai-bagai lagi. Tetapi isu pokok, isu tuntas untuk negara mereka tak ambil tahu. Mereka hanya fikir 5 tahun saya boleh jadi YB dan akhirnya saya dapat pencen. Dan saya akan cuba bertanding sekali lagi dengan cara yang sama, yaitu membohong lagi sekali rakyat. Yang mana apabila DAP boleh memerintah, maka dia akan membuang kuasa raja, dia akan membuangkan kuasa ketuanan Melayu, dia akan buang perlembagaan kita ni dan buat ini berbagai-bagai. Itu saja fitnah dia. Sehingga kan bertahun-tahun akhirnya negara kita ini bermasalah seperti ini, yang mana pimpinan PAS tidak ambil peduli pun. Jadi kita perlu menolak parti yang seperti ini kerana membohongi rakyat. Itu yang saya kata tadi. Jika PAS parti anak jantan, sila letak calon kamu di kawasan DAP. Tak payah bertembung dengan UMNO tu. So itulah pencerahan saya. So sekian, terima kasih.